yang mengatakan mesti lebih daripada 2 tahun tak boleh jadi saudara susu. Ayat Quran menyebutkan bab susu ni dalam Quran, haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah. Haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah menyebut susu ni kalau menyusu adalah lebih baik 2 tahun sempurna. Siapa nak menyempurnakan susu? Hanya ulama mengatakan inilah dalil kalau nak menyusukan anak-anak ialah 2 tahun. Hadis Nabi tidak menyebut tahap umur 2 tahun. Maknanya umur anak dah 5 tahun pun kalau diberi susu cukup kenyang, dia tetap jadi saudara susu. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Orang sebut ini mazhab Aisyah nama dia. Aisyah ni, inna Aisyah, kata Urwah ni, inna Aisyah ummul mu'minin, adalah Aisyah radhiyallahu anha ni mengambil akhazat bihadzal hadis, dia pegang hadis ni. Fakanat ta'muru ukhtaha, dia pun suruh kakak dia Kalthum wa banati akhiha, dan anak-anak adik-beradik dia ni laki dia, an yardana min man ahabbat. Dia kata susulah siapa-siapa ada budak-budak besar-besar sikit tu, walaupun dah ada besar lebih daripada 2 tahun, susukan dia. Ayyadkhula alaiha, supaya kita boleh bela mereka ni. Minar rijal, di kalangan lelaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan berpendapatlah oleh Sayyidina Ali dan Urwah dan Lais ibn Sa'ad dan Abi Muhammad ibn Hazam mengatakan inilah mazhab Aisyah radhiyallahu anha. Saya bagi pandangan ni kalau sudah berlaku. Kalau sudah berlaku, anak sekarang dah 5 tahun. Ngandung. Cukup anak dah 6 tahun melahirkan anak kita. Jadi kalau lama-lama dia membesar, susah kita nanti. Kita pakailah mazhab Aisyah. Walaupun ummahal mukminin yang lain termasuklah Ummi Salamah, isteri Nabi juga lah. Ummi Salamah dia tak bersetuju dengan Aisyah ni. Dia kata fa'abat zalika Ummu Salamah. Ummu Salamah dia tak setuju dengan Aisyah ni. Wasairu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain daripada isteri Nabi tak setuju dengan Aisyah. An yadkhula alaihim bitilka rada'ah, dengan sebab udah besar budak ni kita susu boleh pula dengan kita. Orang isteri si Nabi yang lain ni kata ini khusus tentang hadis bab salim. Bab salim. Aisyah kata Nabi tidak menyebut ini khusus bab salim. Nabi pernah memberi fatwa tentang bab salim tadi, maula kepada Abi Huzaifah, bahawa sesungguhnya dia membenarkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukan semua keadaan. Kalau dah kita bela sekarang ni, ini susah masuk. Jadi ini jalan keluar yang disebut oleh para ahli ulama. Tapi kalau ada jalan keluar, kita ikut kaedah jalan keluar yang terbaik. Sebelum umur 2 tahun, maka kita usahalah. Ini jumhurul ulama. Adapun kalau sudah melebihi sekarang ni, baru sedar mengaji lah apa semua, pakailah pandangan iaitu Aisyah radhiyallahu anha yang disokong oleh Imam Malik radhiyallahu an dan disokong oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan berpendapat Imam Urwah dan berpendapat Imam Lais ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Bukan seorang ulama yang berpandangan. Jadi kalau pandangan saya, kalau orang tanya dalam keadaan tertentu, bukan kita memberi fatwa ni semua orang boleh. Kalau sudah berlaku sama balik. Maka isteri anak angkat tidak termasuk dalam firman Allah Ta'ala, yang mana Allah berfirman min aslabikum, yakni yang berasal daripada benih kamu. Jadi baru ni berlakulah bulan lepas ada satu kes, iaitu bapa tiri berkahwin dengan bekas isteri anak tiri. Ya tuan, kes ni sahabat saya Mujudin handle. Dia kata Syukri, sah tak perkahwinan ni? Sebab dakwa dia perkahwinan tidak sah. Perkahwinan tidak sah kena berkahwin dengan anak, sedangkan itu anak tiri. Anak tiri dia berkahwin dengan seorang perempuan ni ada anak.
anak lelaki. Anak lelaki ni anak tiri lah. Anak tiri dan lelaki ni berkahwinlah dengan seorang perempuan. Dah kahwin-kahwin dengan perempuan ni tak macam mana, tak lama lah. Perkahwinan dia tidak maknanya hujan di tengah hari. Hujan di tengah hari. Tak panas sampai ke petang bercerai. Siap ada bapak tua ni, dia kata tak payahlah kau pergi mana-mana. Anak aku tu, anak tiri aku memang teruk. Jadi aku ambil lah kau sebagai isteri aku. Sebab apa? Isteri ni sebatang kara. Saya nak balik mana pak? Bapa tak ada, mak tak ada, adik-beradik tak ada. Sebatang kara. Jadi berkahwin. Kahwin dan datanglah geng-geng ni pula pergi tangkap, pergi sama ada. Dan didakwa dalam mahkamah. Kenapa berkahwin dengan anak bekas anak tiri adalah tidak sah. Tak sah. Jadi dalam penghujahan yang dibuat, termasuk saya buat penghujahan sebelum ni, penghujahan yang berdasarkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, mengatakan bahawa sesungguhnya wala yahrumu 'ala ar-rajuli zaujatur rabibi. Ini disebut nas dalam kitab Kifayatul Akhyar, maka tidak haram ke atas lelaki itu mengahwini isteri anak tiri. Ini disebut dalam Kifayatul Akhyar. Nyata. Ada terjemahan sekarang Kifayatul Akhyar, 2 jilid harganya RM80. 2 jilid tebal ni, 2 jilid. Maka nas dalam kitab Kifayatul Akhyar secara terang bahasa Arabnya wala yahrumu 'ala ar-rajuli zaujatur rabibi. Maka tidak haram ke atas lelaki itu mengahwini isteri anak tiri. Dan disebut dalam kitab-kitab pula bahawa sesungguhnya yang haram dia berkahwin iaitu daripada sulbi dia sendiri. Sekarang itu bukan anak dia, anak tiri. Tu bapa dia orang lain, mak dia pun orang lain. Lepas dah apa semua bercerai baru kahwin dengan aku, contohnya. Benih dia benih lain, bukan benih dia. Maka oleh sebab itu kalau dia berkahwin, maka perkahwinan dia ni kalau bercerai, boleh pak betul tiri ni mengambil dia, dan perkahwinan itu dikirakan sah. Alhamdulillah, yang Arif Tuan Hakim bersetuju dan perkahwinan itu dianggap sebagai sah. Tidak berlaku apa-apa, maknanya syubhat. Kalau berlaku syubhat, itu berat. Berlaku syubhat, hakim akan pasahkan dan minta supaya diijab qabul semula. Contoh perkara yang diijab qabul semula, kalaulah orang tu berkahwin di luar, kahwin baru ni lah. Sebelum ni ada seorang kahwin di Terengganu. Dia punya juru nikah daripada petani. Dia datang ke Terengganu menikahkan pasangan. Banyak berlaku Terengganu, Kelantan. Menikah di Terengganu dan sijil nikah dikeluarkan oleh petani contohnya. Ada sijil nikah betul, sijil nikah cukup dengan apa semua. Tapi ketika bila ditanya di mana kamu berkahwin, dia adakah berkahwin di Naratiwat? Tak, dia kata saya berkahwin di Terengganu. Apabila seorang itu berkahwin di negeri Terengganu, juru nikah dia daripada petani, sepakat ulama mengatakan bahawa hukumnya tidak sah. Dan ini telah dipatuakan dalam majlis fatwa dan fatwa kebangsaan mengikat penghakiman. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi, man la waliyahu fas-sultan waliyuhu. Barang siapa yang tidak ada wali, maka sultanlah walinya. Contoh ni orang Kuala Lumpur pergi ke Terengganu, memang dia boleh wali hakim sebab lebih 2 marhalah. Tapi yang mewalikan dia guna wali hakim bukan wali yang dilantik oleh kerajaan ataupun oleh sultan. Sebab juru nikah petani ni dia ada bidang kuasa di dalam wilayah dia saja. Yang dilantik diberikan mandat kepada dia, diberikan kuasa menikah di dalam wilayah dia. Maka dia tidak ada bidang kuasa untuk menikahkan orang lain di luar kawasan. Contohnya kalau kita ambil lah contohnya, kalau saya contoh juru nikah di sini, contohnya saya qadi sini, contohnya saya boleh menikah orang sini sebab dapat tauliah daripada sultan. Kawasan saya ada daripada Gombak Timur lah apa, kalau qadi boleh tak dia menikahkan